Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Apa khabar anak-anak yang Ustazah kasihi sekalian? Ustazah harapkan anak-anak berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera hendaknya. Salam Ramadan Karim daripada Ustazah. Alhamdulillah, dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat menjalani ibadah puasa dalam bulan yang penuh keberkatan ini. Alhamdulillah anak-anak, bertemu kita dalam rancangan Satu Hari Satu Kisah dari Al-Quran. InsyaAllah pada petang ini anak-anak bersama dengan Ustazah Azlina binti Ismun dari Sekolah Kebangsaan Temin, Sekolah Kluster Kecemerlangan, Jerantut Pahang Darul Makmur. InsyaAllah pada petang ini Ustazah akan berkongsi sebuah kisah berkaitan dengan dakwah Nabi Idris alaihi salam. Anak-anak, Nabi Idris alaihi salam merupakan salah seorang daripada 25 orang Rasul yang wajib kita beriman dengannya. Baginda merupakan seorang insan yang sangat mencintai kebenaran dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Hal ini menjadikan Nabi Idris alaihi salam seorang insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah merakamkan nama Nabi Idris dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Maryam ayat 56 dan 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan ceritakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Idris. Sesungguhnya dia adalah amat benar tutur katanya dan imannya, serta dia seorang Nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi darjatnya. Ya anak-anak, Nabi Idris alaihi salam merupakan salah seorang daripada Nabi yang ditemui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, iaitu di langit yang keempat. Seterusnya anak-anak, mari kita kenali siapakah Nabi Idris alaihi salam ini. Nabi Idris alaihi salam merupakan keturunan yang keenam dari Nabi Adam alaihi salam. Nama baginda ialah Idris bin Yarid bin Mihlail bin Qinan bin Anush bin Shits bin Adam alaihi salam. Baginda adalah keturunan pertama yang menerima tugas sebagai Nabi selepas Nabi Adam dan Nabi Shits alaihi salam. Ada beberapa riwayat menyatakan bahawa nama sebenar baginda ialah Khanuh atau Akhnuh, manakala nama Idris adalah gelaran kepada baginda kerana baginda disifatkan sebagai seorang yang sangat suka belajar, sehingga baginda digelar sedemikian. Anak-anak, Nabi Idris telah dianugerahkan oleh Allah mukjizat kepandaian dan kecerdasan. Baginda menguasai ilmu disiplin, ilmu kemahiran serta pandai mencipta peralatan yang digunakan manusia sehingga hari ini.
Baginda mahir dalam bidang penulisan, matematik serta astronomi, iaitu dengan menggunakan bintang di langit sebagai penunjuk arah, waktu untuk bercucuk tanam dan mengetahui keadaan cuaca. Baginda juga pandai menjahit pakaian dan menurut Ibn Kathir, Nabi Idris merupakan orang pertama yang memakai baju yang berjahit dan menggunakan kulit binatang sebagai pakaian. Bukan itu sahaja, Nabi Idris juga merupakan manusia pertama yang menulis menggunakan pena. Subhanallah, begitu hebat mukjizat dan keistimewaan yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi Idris alaihi salam. Anak-anak, Nabi Idris alaihi salam merupakan nabi pertama yang diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada sesuatu kaum. Allah telah mengutuskan baginda kepada kaum daripada keturunan Qabil, iaitu putera kepada Nabi Adam alaihi salam. Baginda telah menerima wahyu daripada Allah melalui malaikat Jibril dan mengajak kaumnya untuk mengamalkan agama dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam dan Nabi Syeds alaihi salam. Baginda mengajak kaumnya supaya meninggalkan amalan menyembah berhala dan juga mengingatkan kaumnya agar tidak terpedaya dengan harta kekayaan. Kaumnya juga dinasihati agar menjauhi arak dan segala minuman yang memabukkan. Namun, hanya beberapa orang sahaja yang menyahut seruan daripada baginda. Malahan, ramai dalam kalangan kaumnya yang menentang dakwah Nabi Idris AS dan terus berbuat kejahatan dan kerosakan. Bukan itu sahaja anak-anak, Nabi Idris AS turut diketawakan oleh kaumnya. Sedih kan? Meskipun Nabi Idris AS berdakwah bertahun-tahun lamanya, namun hanya sedikit sahaja daripada kaumnya yang taat dan patuh kepada ajaran baginda. Nabi Idris AS mengambil keputusan untuk berhijrah ke Mesir bersama-sama dengan pengikutnya untuk menyebarluaskan lagi dakwahnya. Pada awalnya, para pengikut Nabi Idris AS enggan meninggalkan tempat asal mereka kerana pada masa itu tanah di kawasan tempat asal mereka sangat subur berbanding tanah di Mesir. Namun, Nabi Idris AS dengan kebijaksanaannya telah meyakinkan mereka bahawa jika mereka mahu berhijrah, pasti Allah akan menggantikan kepada mereka sesuatu yang lebih baik. Lalu, mereka pun bersetuju dengan kata-kata Nabi Idris AS. Setibanya di Mesir, para pengikut Nabi Idris AS mengucapkan tasbih berulang-ulang kali. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Mereka memuji kebesaran Allah atas apa yang mereka lihat. Mereka sangat kagum melihat sungai Nil yang besar dan tanah di sekitarnya yang sangat subur. Mereka sangat gembira dengan penghijrahan mereka. Ya anak-anak, Allah telah memberikan sesuatu yang lebih baik kepada pengikut-pengikut Nabi Idris AS atas ketaatan mereka kepada Nabi Idris. Ya anak-anak, setiap sesuatu yang menimpa kita pasti ada hikmah di sebaliknya. Contohnya seperti apa yang berlaku di sekeliling kita sekarang ini. Disebabkan pandemik COVID yang melanda seluruh dunia, ramai dalam kalangan kita, ramai dalam kalangan anak-anak yang telah khatam Quran. Ramai juga dalam kalangan kita yang solatnya bertambah sempurna. Ini kerana kesempatan dan ruang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sepanjang
tempoh PKP yang lepas. Alhamdulillah. Anak-anak, Nabi Idris alaihissalam meneruskan tanggungjawab dakwahnya dengan penuh kebijaksanaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bumi Mesir. Baginda telah menitipkan kata-kata nasihat dan kata-kata mutiara buat kaumnya. Antaranya ialah: pertama, kesabaran yang disertai dengan iman kepada Allah akan membawa kepada kemenangan. Kedua, orang yang bahagia ialah orang yang sentiasa berwaspada dan mengharapkan syafaat daripada Tuhannya dengan amal-amal soleh yang dilakukannya. Ketiga, apabila kamu memohon sesuatu kepada Allah dan berdoa, maka ikhlaskanlah niatmu. Keempat, janganlah kamu bersumpah dalam keadaan kamu berdusta dan janganlah kamu menuntut sumpah dari orang yang berdusta agar kamu tidak menyekutui mereka dalam dosa. Kelima, taatlah kepada raja-rajamu dan tunduklah kepada pembesar-pembesarmu serta penuhilah selalu mulut-mulutmu dengan ucapan syukur dan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keenam, janganlah iri hati kepada orang-orang yang bernasib baik kerana mereka tidak akan banyak dan tidak akan lama menikmati nasib baiknya. Ketujuh, barang siapa yang melampaui kesederhanaan, tidak sesuatu pun akan memuaskannya. Dan kelapan, tanpa membahagi-bahagikan nikmat yang diperolehnya, seseorang itu tidak dapat bersyukur atas nikmat-nikmat yang diperolehinya itu. Anak-anak, dalam usaha untuk kita menjadi umat Islam yang terbaik dan bijaksana yang mana boleh memimpin dengan ilmu, kita perlulah mencontohi peribadi Nabi Idris alaihissalam yang sangat suka belajar dan tidak pernah putus asa dalam menyampaikan dakwahnya. Semoga kisah dakwah Nabi Idris alaihissalam ini memberi manfaat buat kita semua dan secara tidak langsung dapat meningkatkan keimanan kita kepada para nabi dan para rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah anak-anak, sampai di sini dahulu perkongsian Ustazah untuk satu hari satu kisah dari Al-Quran pada hari ini. InsyaAllah hingga bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.